yang ni yang tadi kita buat meet kan. Jadi yang ni saya videokan untuk kepada yang tak join tadi Okey, jadi untuk meet yang tadi tu kita buat uji minda 8.1A tajuk locus. Okey. Jadi nombor 1, terang dan lakarkan locus bagi titik C pada setiap objek dalam rajah berikut. Okey, maksudnya dia suruh awak terang dan lakarkan locus. Jadi sebiji bola berpusat C yang berguling sepanjang suatu satah sisi. Jadi bola ni berguling, dia pusing kan. Okey, jadi dia sepanjang satah ni. Jadi bola ni dia akan turun macam ni kan. Okey, jadi ini macam ni kita nak buat. Dia akan, bila dia kata terang dan lakarkan, terang maknanya dia akan kita akan tulis apa? Garis lurus yang selari dengan apa? Ya, satah. Kan ni namanya satah lah, satah condong ni. Okey. Jadi kan bola turun. Tak adalah bola tiba-tiba ke sana pula begini kan. Dia turun lah sebab dia gelongsor kat situ kan. Dia turun. Okey, itu caranya. Okey, jadi untuk yang seterusnya, untuk B, bandul yang berayun. Okey, ni kan titik kan. Okey, now bandul berayun. Ni tang tong tang tong. Apa awak nampak tu? Bulatan. Jadi cara nak menulis? Bukan bulatan, melengkung. Sorry. Garisan pula. Melengkung. Itu je. Okey? Simple je. Okey, tengok C pula. Okey, C pula. Titik C pada permainan yoyo yang sedang bergerak. Okey, orang main yoyo kat atas bawah kan. Bukan yang main depan belakang tu tak payah. Jadi atas bawah je ataupun macam ni. So, apa awak nampak tu? Itu adalah apa? Garisan mencancang. Dia ni atas bawah kan ni. Mencancang kan macam ni je. Okey, satu lagi pula. Titik C pada kasut seorang budak yang sedang gelongsor. Ni kasut. Siu turun bawah. So kasut kan dia apa tu namanya? Apa orang panggil tu? Allah Hakisan pula dah. Apa nama tu? Dia seret tu panggil apa? Geseran apa benda tu? Jadi kat sini. Jadi apa kita panggil situ? Untuk D tu, garisan yang selari ataupun garis lurus yang selari dengan apa? Papan gelongsor. Itulah caranya. Okey? Okey, so seterusnya. Nyata dan lakarkan locus bagi satu titik pada sebiji kelapa yang jatuh dari pokok. Okey, untuk A. Kelapa jatuh dari pokok. Ni pokok kelapa gedebuk jatuh. Ni pokok kelapa gedebuk jatuh. Buah kelapa gedebuk jatuh. Ini garisan apa awak nampak ni? Mencancang. Betul. Tulis di situ garisan mencancang. Kan? Simple je. Okey, B. Sebuah kereta yang sedang bergerak di atas sebatang jalan raya yang lurus. Ni jalan raya. Kereta bergerak. Jadi apa awak nampak tu? Ni jalan raya ni. Apa awak nampak kereta ni dengan jalan raya ni? Pergerakan kereta tu dengan jalan raya tu. Garis lurus yang apa? Selari dengan apa? Jalan raya. Pandai. Okey, seterusnya C. Seekor katak melompat. Katak lompat macam mana? Toing, 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 toing. So apa awak nampak tu? Melengkung. Simple kan? Okey, seterusnya. Rajah menunjukkan garis lurus PQ yang berjarak 5 cm. X ialah satu titik yang sentiasa berjarak 3 cm dari titik P. Satu titik je dari titik P. Okey, jadi bila satu titik ini, dia konsep dia macam ni. Pokok. Okey, kat sini ada binatang pula kambing. Kambing tak terlukis sebab kotak je. Okey, kambing ni dia akan berjalan keliling pokok macam ni je kan, bulatan kan. Nampak tak? Kan? Sebab dia ada tali. Kalau tali dia terputus baru dia jalan jauh kan. Ni sekarang dia ada tali, dia kena ikat. Jadi dia boleh cari makan, dia keliling. Dia cari makan. Habis makan sini pergi sini, habis makan sini pergi sini, habis makan sini pergi sini. Jadi dia akan berbentuk apa tu? Bulatan. Jadi bila bulatan pokok ni kita anggap dia satu point, satu titik. Satu titik. Jadi kalau dia kata satu titik P sahaja, maknanya dekat keliling P ni akan jadi bulatan. Tapi berapa banyak bulatan tu? Berapa panjang? Berapa panjang tali yang diikat dengan kambing ni? Tu dia punya simulasinya lah. Berapa panjangnya. Jadi dia dah bagi dah panjangnya 3 cm. Okey, awak ambil jangka lukis.
Okey, ukur 3 cm, ambil jangka lukis, ukur 3 cm dekat pembaris. Okey. Cocok dekat P. Biasa cocok tu jarumnya kat sini lah. Cocok dekat P, pensel awak akan berada di lebih kurang macam tu kan. Okey. Buatlah satu bulatan. Simple je. Okey, macam saya ni tak ni lah, tak apa tu, tak apa panggil ni, tak samalah. Tapi awak buat nanti bila awak pakai jangka lukis ni dia akan jadi sama. Okey, faham simple je. Okey, jadi bila dia suruh huraikan selengkapnya, apa dia jadi? Untuk A ni, bulatan. Simple je kan, senang je. Okey. Okey, Y ialah satu titik yang sentiasa berjarak 4 cm dari titik Q. Okey, macam tadi lah. Ukur 4 cm. Kalau satu titik je, dia akan jadi apa? Bulatan. Tapi ukurlah 4 cm. Ini macam saya ni, tak ukur. Jadi, kalau ukur mungkin sampai sini 4 cm. Jadi buatlah bulatan. Sebesar tidak bulatan awak tu. Faham? Huraikan selengkapnya kita tulis apa? Bulatan. Okey? Jelas Okey, seterusnya. Raja di sebelah menunjukkan segi empat sama A, B, C, D yang dilukis pada grid. Okey, sebenarnya dia ada grid pada grid sisi bersisi 1 unit. So ni sebenarnya dia ada grid tau kelas. Tak nampak lah. Dia ada grid tu. Okey, sekejap. Saya buat dia punya grid. Alamak, dah sengit-bengit dah saya buat 1, 2. Nah, saya ingat dah. Okey. Ni pun samalah, ada grid atas bawah ni. Sini. Okey. Sekarang dia kata, dengan menggunakan huruf dalam raja, dengan menggunakan huruf dalam raja, nyatakan lokus bagi titik P. Okey, tengok Bagi titik okey, A. P yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari A dan D. Okey, A dan D. So ada dua benda yang berbeza. Sini A, mana A, tengok gambar raja. Oh, A kat sini. So A, D kat bawah. D. Faham tak? Jadi bila dia ada dua benda, lokus mesti adil. Dia kena sama jarak dengan A, sama jarak dengan D. Jadi dia akan lalu kat mana? Dia akan lalu di tengah. Jadi kat mana tengah-tengahnya? Awak jumpa apa? H, F. Ni kan? Jadi tulislah. Kat sini awak kena tulis. Dia kata dengan menggunakan huruf kan? So tulis sama dengan H, F. Macam itulah. Okay. Q yang bergerak pula dengan jarak sentiasa sama dari titik B dan D. Okay, mana B dan D? B, kalau tak tahu kan awak keluarkan kat tepi. Baru kita boleh tahu kat mana. Okay, B mana? B kat bucu ni. D mana? D kat bucu sini. Betul tak? So dua kan? Dua titik. Nampak tak? So kalau ada titik, dia akan lalu mana? Tengah-tengah. Jadi bila tengah-tengah awak lukis semula, dia akan jumpa apa tu? A pergi mana? C. Jadi kita tulis apa? AC. Macam itulah. Faham? Okey, R yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit pada garis BC. Okey, saya buat kali lain 4 unit pada garis BC. Mana garis BC? Keluarkan dulu garis BC tu. Garis BC kat tepi sekali tu, pandai. So, keluarkan. B pergi C. Okey, bila satu garis tadi, ingat tak yang kita buat jalan raya tadi? Dia kalau kita buat jalan raya, kalau apa tu, satu lagi apa, gelongso kan, dia akan selari dengan garis tu kan. Kalau dah ini ke jalan rayanya, jadi dia akan ada lokus mesti sebelah dia, selari dengan dia macam tu. Okey, sebelah sini dengan sebelah sini lah sepatutnya. Tapi oleh kerana BC ni paling hujung, sebelah sini kita abaikan je lah. Kita buat yang dalam diagram je. Okey, berapa jaraknya? Dia kata 4 unit. 4 unit tu 4 kotak lah. Jadi kiralah daripada garisan BC ni 1, 2, 3, 4 kotak. 1, 2, 3, 4. So awak jumpa apa? E kan? Awak kena cantum. E pergi apa? E pergi G. So jawapannya adalah E, G. Faham? Okey, seterusnya. S yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis lurus AB dan BC. Mana AB? Lukis. Okey, AB atas. BC macam ni. Okey, kat mana awak nak lalu tengah-tengah lokus dia? Mesti macam ni kan? Okey, then awak lukis balik. Dekat mana? Mesti bermula dengan B bagi adil. So, B pergi D. So, jawapannya apa? B, D. Kan? Simple je. Okey, seterusnya. S yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit pada garis BC. Mana AB? Lukis. Okey, AB atas. BC macam ni. Okey, kat mana? Mesti bermula dengan B bagi adil. So, B pergi D. So, jawapannya apa? B, D. Kan? Simple je. Okey, seterusnya.
T yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari EG. Mana EG? Oh, EG yang hijau tu, yang tengah-tengah tu. EG macam ni. Ni E, yang ni G. Okay. So dia kata 4 unit. So bila dah garis macam ni, dia punya lokal mesti sama macam ni juga. Jadi dia kiri dan kanan. Tengoklah, kiri kanan boleh tak? Ada tak dalam gambar rajah tu? Ada kan? Sebab EG tengah-tengah. So kalau dia kata 4 unit, 1, 2, 3, 4, jumpa apa? 1, 2, 3, 4, jumpa apa? BC. Ni, jumpa BC lagi. Dia jumpa apa lagi? 1, 2, 3, 4, jumpa apa? AD. So ada 2. Selesai. Okay? Jelas Okay, settle. Okey, seterusnya. Rajah di sebelah menunjukkan, kejap. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan garis lurus CD yang berjarak 6 cm. T ialah satu lokis yang sentiasa berjarak 1.5 dari garis lurus CD. Dari garis lurus CD. So CD awak dia dah macam ni. Jadi kalau garis awak macam ni, lokis yang awak akan terbentuk benda yang sama kan, mesti selari kan? Atas dan bawah, macam jalan raya tu lah. Jadi okay, dia ada jarak 1.5. So ambil pembaris, ukur 1.5 ataupun jangka lukis buatlah nanti 1.5. Okay, so garis. So satu lagi pun sama garis. Okay, seeloknya ambil jangka lukis lah. Jangka lukis buat 1.5, 1.5. Selesai. Okey, kita dah lukis, betul kita huraikan selengkapnya. Kita lihat apa? 2 garisan. Berapa banyak? Lukis ni 2 kan? 2 garisan selari dengan apa? CD. Yang macam itulah. Okey. Okey, nombor 4. Bina lokus bagi titik Y bagi situasi yang diberikan. A. Sentiasa berjarak sama dari garis lurus PQ dan PR. PQ dan PR. So daripada tengah lah. Jadi awak tahu dia akan ada tengah-tengah kan? Okey. Tapi jangan main lukis je. Tak boleh. Ambil jangka lukis. Cocok dekat P. Jadi pensel awak macam ni. Macam tu. Okey, dapat? Ambil jangka lukis. Cocok dekat P. Pensel awak begitu. Okey. Lepas tu angkat. Okey. Cocok dekat yang merah pertama ni. Okey. Pensel awak macam ni. Cocok dekat merah yang kedua ni. Angkat. Cocok dekat merah yang kedua pula. Pangkahkan. Okey. Lepas tu ambil garis. Barulah dapat betul-betul tengah-tengah. Okey. YC dan YD. Ambil ni pula. YC, YD. Maknanya Y berada di tengah-tengah kan? Okey, macam mana nak buat tengah-tengah? Dah belajar kan geometri dulu. Cocok dekat C. Lepas tu bukakan besar. Bukakan lebih. Awak cocok dekat C. Pensel awak tu awak ukur sampai D pun boleh. Ataupun kurang sikit. Mana-mana. Okey dah. Okey, cocok kat C Okey, satu atas, satu bawah. Okey, angkat. Angkat dekat C tu. Cocok dekat D pula. Balas. Macam tu. Okey, lepas tu ambil pembaris. Garis. Selesai. Okey. Ni pun sama. PQY dengan RQY. So, Q kat tengah-tengah kan? Okey, jadi cocok dekat Q. Buat macam ni. Pensel awak tu. Okey, dapat? Angkat. Okey, cocok dekat sini pula yang pertama ni. Sini. Pensel awak di tengah sini. Okey, garis macam tu. Angkat. Cocok pula yang satu lagi. Balas. Dah. Dapat. Okey? Senang je, tak susah. Okey, seterusnya. Uji minda 80-2C. Rajah di sebelah menunjukkan segi 4 sama PQRS dengan sisi 6 cm. 2 semi bulatan berpusat di M dan N dilukis pada segi 4 sama PQRS. Diberi M dan N ialah titik tengah. Dalam rajah, lorikkan rantau yang memenuhi pergerakan lokus-lokus berikut. Okey, kita baca. Lokus bagi titik X yang sentiasa berjarak dengan keadaan XM. X ni lokus lah. So M lah. M ni kurang daripada 3. Okey, mana M? Ni M. Satu titik je kan? Kalau satu titik kurang daripada 3, okey. Okey, sekarang ni 6. Panjang ni semua 6. Tengok. So kalau half, sini akan jadi 3, sini akan jadi 3 unit. Faham? So sini pun akan jadi 3, sini akan jadi 3, sini akan jadi 3, sini akan jadi 3, sini akan jadi 6. Okay, jelas? Okey. Bila dia kata M ni kurang daripada 3, bermakna dia kan kalau satu titik kan dia bulatan. Jadi kita akan cocok dekat M. Ukur sampai 3 bermakna dia berada di bawah ini, di bawah lingkungan ini. Tak boleh lebih sebab ini dah 3, garisan ni dah 3. So dia berada di bawah sini je. Faham? Okey dah.
Lepas tu dia kata dan lebih daripada 3 cm dari garis SR. Mana SR? Ni SR. Lebih 3 cm. So kat mana 3 lebih? Kalau dia naik sampai M, dia baru 3. Lebih. Lebih bermakna dia berada di sini. Itu dia. Okey. Itulah rantau ni pergerakan. So, di mana yang dua-dua dia bergabung? Yes, di sini. Jadi sinilah rantau dia. Jadi yang lain tu kita buang. Faham? Yang tak ada bergabung tu kita buang lah. Itu cara memula mesti buat macam tu. Jangan awak main congak, susah. Okey. B pula, lokus bagi titik Y yang sentiasa bergerak dengan keadaan YM. So Y tu lokus, kita abaikan je lah Y tu. Okey, kita baca M je. M lebih daripada 3. Okey, so ini gambar rajah pertama dah dapat Okey dah. Okey, M lebih daripada 3. Sebab saya nak padam. So nanti kita pening nanti buat banyak ni. Okey. Tambah lagi bila lorek ni memang pening. Okey dah. Okey, M lebih daripada 3 ni M. Kalau lebih daripada 3 bermakna dia bukan bawah lingkungan ni. Sebab ni 3, sini 3 kan. Maknanya dia lebih daripada 3 di atas lagi kan. Jadi dia berada di lingkungan mana? Semua ni. Nampak tak? Kenapa ni termasuk? Sebabnya 3 awak ni, M ni 3 ke sini. Dalam lingkungan belatan ni je, bawah ni je. So yang selain daripada itu ni, kita tanda. Okey, dan YN, Y tu lokus. N je. N lebih daripada 3. Mana N? Oh ni N. N pula. Tadi M. Ni N pula. Lebih daripada 3 pula. Okey, saya ambil warna lain. Kalau N ni lebih daripada 3 bermakna, okey, bawah lingkungan N ni adalah 3. Betul tak? Kalau lebih dia kena ke atas lagi. So dia akan lorek macam ni. Semua ke atas ni. Okey, yang mana yang berdouble? Nampak tak? So ni kan. Ni. Ni. Ni double. Mana lagi satu berdouble? So lorek je dua-dua dulu. Lepas tu baru kita decide. Lepas tu yang bukan ni kita padam. Maknanya itulah kawasan dia yang berdouble tu. Okey, tips dia kalau buat soalan macam ni, pastikan awak baca, lepas tu awak lorek je. Lepas tu baru awak decide yang mana satu. Okey, settle. Habis cerita. Okey, so yang tadi tu dapat ingat lagi tak yang tadi tu yang mana kawasan berlorek yang pertama tadi? Yang pertama ni tadi, mana tadi? Sini kan tadi? Yang pertama tadi. Okey dah. Okey, jadi sekarang ni huraikan persilangan antara lokus X dengan Y. Jadi yang mana satu X dengan Y? Ni tadi X. Y ni tadi dia ada termasuk yang hijau kan? Jadi kawasan dia semua Y campur dengan X adalah kawasan mana? Hijau sahaja. Yang ni je. Last kali tau. Bila kita dah buat semua tu, last kali yang hijau ni je. Maknanya yang lain ni kita buang. Okay. Selesai. Macam tu lah. Okay. So tak payah huraikan je, just rantau je. Okay. Okay, nombor 2. Kambing diikat. Ni 6 cm. Ini 8 cm. Okay. Okay, seekor kambing diikat pada titik Q dengan seutas tali yang panjangnya 7 meter. Okay, panjang dia 7 meter kambing ni. Okay, tadi saya cakap pokok tadi kan. Ni kandang. Lorekkan rantai yang boleh dicapai oleh kambing itu. So, macam mana kita buat? Okay. Ya, ni 7 meter je. Jadi, kalau cocok dekat Q, kambing ni boleh bergerak mana? Ni 6 cm. Ni 7 cm. Ni 8 cm. So, dia boleh keluar tak kambing ni? Dia boleh keluar kan? Keluar. Jadi, ukur. Ini awak lukis nanti kena buat yang betul. Okay, kena buat yang betul. Jadi maksudnya awak lukis nanti, awak buat 6 meter dengan 8 meter ni, awak buatlah 6 cm dengan 8 cm tu. Okay, lepas tu awak tali ni 7, jadi awak cocok dekat Q, awak ukur sampai 7 dulu. So dia akan lebih keluar. Jadi dia boleh keluar kambing ni. Jadi bila dia boleh keluar, okey, keluar tak payah kira lah kan, sebab dia lebih 7 kan. So dia akan masuk balik. Nanti ni dia akan keluar balik macam ni, betul tak? Yang sebab ni 6 keluar balik. Jadi dia akan boleh makan di kawasan ni saja. Ni tak boleh, ada yang dia tak boleh makan.
Okey. Sikit je. Belakang yang bucu-bucu tu dia tak boleh makan. Tak cukup tali dia, tak cukup panjang. Senang je kan. Okey. Okey, so settle yang kita buat meet tadi. Okey, so buat semua latihan tu pastikan simpan dalam file.